di situ. Dan ada jaringan untuk Hull City. Akhirnya Zafri Yahya meledak untuk memecah kebuntuan di minit ke-65. Ryan Blackburn mencari Paulo Sousa. Peluang Paulo Sousa! Jaringan pertamanya pada musim ini dalam kempen Piala Malaysia. Kuala Lumpur City mencipta sejarah penantian 32 tahun. Dan nokta sudah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral setiap malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit yang penuh dengan info, janji, bermanfaat. Dan hari ini saya bersama orang yang selalu bersama dengan saya, Cik Man. Apa khabar Cik Man? Sihat, Datuk. Sekarang ni sukan yang paling terkenal kat satu dunia yang dia kata nombor satu, sukan nombor satu ialah bola sepak. Bola sepak. Tapi hari ini kita tengok apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni, sukan ni memang mengeratkan tapi kadang-kadang memadahkan juga. Itulah satu. JDT lawan KL, final Piala Malaysia. Jadi masalahnya yang menang, yang kalah lah. Tetapi penyokong-penyokong ni dekat dalam social media ni memaki Hamun, dia maki dia macam mana ni Ustaz? Inilah satu masalahnya bila bersukan yang asal benda itu harus. Sebab ulama bagi kaedah al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah. Asal hukum bagi satu perkara itu yang membawa manfaat, salah satunya sukan, maka hukumnya adalah harus. Halal lah Tuhan bagi. Dalam Islam ni Datuk, bukannya sikit-sikit haram. Tuhan banyak bagi ruang dekat kita. Makan kau makanlah apa benda. Beraktiviti kau beraktivitilah apa benda yang kau nak buat. Cuma jangan melampaui batas. Segala benda jangan melampaui batas. Tapi dah masalah dah taksub. Itu taksub itu daripada masalah masing-masing. Betul, kena kawal emosi, kena ya dia macam ni Datuk. Bila kau bersukan, apa tujuan kau bersukan? Macam Datuk sebut tadi kan, sukan dapat mengeratkan. Baik, tujuan untuk mengeratkan ukhuwah. Tiba-tiba bila kau bersukan, pasukan kau kalah, kau pergi kutuk pula pasukan lawan. Jadi niat asal tadi kau ada ke tak ada? Lepas tu Nabi kata innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu diukur dengan niat. Daripada awal datang ke stadium, tak apalah, kita terima. Dengan satu hakikat lagi kita kata, kalah menang adat pertandingan. Walaupun aku kalah, tapi itu saudara aku juga. So bila unsur-unsur ni, termasuk niat tadi kita tak setting betul-betul, ni jadi Berbalah ni masalahnya memaki Hamun dekat stadium, macam contohnya kelompok ni sampaikan pihak stadium mengasingkan, okey ini kelompok duduk, penyokong ni duduk sini, penyokong ni duduk sini. Dan dia bu, mula dengan bu, lepas tu kata-kata kesat. Lepas tu dekat dalam internet ni, pak. Itu Datuk nasib baiklah yang ada. Dia memang pengasingan kan penyokong sana. Kalau duduk selang-seli terpulang, mau bergaduh angkat kursi semua kan. Laisal mukmin, orang beriman tidak menuduh, tidak melaknat, tidak berkata keji, tidak berkata kasar. Orang beriman, so maknanya masuk stadium dengan, kita katakan Islam tak haramkan masuk stadium. Stadium itu salah satu daripada perkara yang dibolehkan, tak haram bersukan. Jadi pandai-pandailah guna ruang yang Tuhan bagi tu. Besok kan bila kata haram kan tahulah marah. Tapi bila dah bagi ruang, kita bergaduh. So salah kita. Kita yang menguruskan keimanan kita. Masuk stadium, bismillah. Kita tengok ada juga pemain bola. Pemain bola ni okey dah tu. Ada yang solat berjemaah. Cuma kita sebagai penyokong yang tidak ada kena-mengena secara langsung, sedar dirilah. Janganlah lebih pula daripada pemain. Katakanlah contohnya saya ni penyokong satu pihak kan. Tiba-tiba dia tu bawa bola, kita boo dia. Patut bagi semangat, tapi lah bukan pasukan kita. Lepas tu ada yang mengejek, ada yang mengeji, ada yang maki Hamun. Kalau dia skor gol, dah kena maki. Bukanlah penyokong dia yang maki, penyokong lawan ni maki. Penyokong lawan kan maki. Ini membawa kepada pergaduhan satu. Dari segi kita sendiri sebagai manusia, berdosa lah kita kan. Berdosa Datuk. Ini provokasi. Dalam hadis Nabi kata la yadkhulul jannah an-namam, tidak masuk syurga orang yang provokasi. Provokasi jadi batu api. Ya ke? Macam kalau batu api tak boleh masuk syurga. Nabi kata. Nabi sebutlah kalau tak bertaubat lah. Maknanya kena settlekan lah. Setiap dosa dan kesilapan kita mengutuk orang ke ataupun kita melampaui batas, kalau kita taubat kembali balik, insya-Allah lah. Tapi kalau orang tu kita kutuk dekat dalam internet, nak minta maaf kat orang tu macam mana? Itulah kata awal-awal lagi Islam kata jangan cakap yang bukan-bukan. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah berkata baik. Kalau tak ada modal perkataan baik, kau diam.
Awal-awal lagi dah. Islam dah beritahu. Dia tak, dia langgar juga. Carilah Pak, ni siapa alamat ni, aku kutuk dulu. Tapi ada netizen yang baik Datuk, dia jenis yang mencari. Saya pernah terima DM kata, Cik Man beberapa tahun dulu saya pernah kutuk. Mana dia mencari. Tapi anda kata dia tak dapat cari juga. Cik Man tak apalah, Cik Man terkenal. Yang dia maki ni, siapa-siapa dia maki tu semua, nak macam contohnya, okey, saya penyokong ni. Cik Man penyokong ni. Alah, pasukan kau tak kuat. Lepas tu dia masuk, dia maki. Saya tak kenal. Yalah, tapi di dunia ini ruang taubat tetap ada. Dia beristighfar, berusaha untuk mencari orang dan berusaha terus membuat kebaikan. Moga-moga dengan kebaikan yang dia buat, Allah akan ampunkan dosa dia. Lepas tu next time janganlah ulang lagi, itulah. Sebab Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita berdosa dengan orang, kita kena minta ampun dengan orang yelah, tu. setakat mana usaha yang kita mampu. Sebab Tuhan tengok, okey, Tuhan tahu dia berusaha untuk ke arah itu. InsyaAllah Allah mudahkan. Okey, yang bertaruh pula macam mana? Ini Bertaruh? sukan ni. Berjudi lah. Bertaruh. Bertaruh. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan judi adalah najis daripada najis-najis syaitan, ni ayat Quran. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Kalau pasukan tu menang, nasi lemak aku belanja engkau. Kalau yang tu kalah, kau belanja aku. Dah tiba-tiba syarat kawan lain. Dua-dua orang memang mengharapkan dia tak nak belanja orang. Jadi bila terpaksa belanja orang, nampak dekat situ satu kerugian. Kita kata judi ni adalah sebarang konsep pertaruhan dan ada pihak rugi, ada pihak untung. Tak boleh macam tu. Macam, taklah Cik Man, kalau kau Liverpool Cik Man kau menang, katalah aku penyokong MU lah kan. Kalau kau menang Cik Man, tak apa, aku belanja kau nasi lemak besok. Tu pun tak boleh. Dia sebab dia melibatkan hak. Dia melibatkan hak ni, mengeluarkan hak. Terpaksa. Dan siapa yang nak kalah? Siapa yang nak belanja nasi lemak? Saya pun tak nak, Datuk pun tak nak. Dan andai kata Datuk kata, Cik Man, Datuk katalah, tak apa, saya redha je. Saya redha kalau misal kata Cik Man menang, saya akan belanja. Ulama, kaedahnya ialah tidak ada redha dalam melakukan maksiat. Redha dengan maksiat adalah maksiat. Tapi macam mana pula kalau macam terlampau taksub dengan sukan ni, dengan hasil bola sepak ni, bila pasukan dia kalah Cik Man, dia menangis Cik Man. Tapi kadang-kadang saya tanya dengan ada kawan saya menangis kan. Cakap kau nak menangis apa? Pernah tak kau menangis kerana Allah? Pernah tak kau menangis kerana Nabi? Cantik jawapan Datuk. Nampak gaya macam peminat setia. Jenis yang menangis pasukan kalah ni kita katakan dia taklah seteruk yang bila pasukan kalah kutuk pasukan lain. Sebab dia dah melukakan perasaan orang. Tapi dia sendiri duduk menangis. Kita katakan yang Datuk sebut tu betul tu. Dalam hadis sahih, orang yang dapat lindungan pada hari akhirat besok yang keluar air mata di malam hari kerana bertahajud. Jadi benda tu lagi berfaedah daripada kan benda-benda ni. Yang pasukan tu mungkin dia seronok, enjoy apa semua dibayar. So kita tak perlu melakukan perkara yang sia-sia. Walaupun tak adalah jatuh dosa, tapi sia-sia kot. Sia-sia. Oh, tak dosa lah ya. Dia tak adalah. Kata maknanya janganlah sampai mempetik kenapalah Tuhan ni tak menangkan pasukan aku. Macam yang tu dah jatuh haram lah. Arwah bapak saya kata, bola tu bulat, yang kau kejar ramai-ramai buat apa? Secara keseluruhannya Cik Man, kita tidak bolehlah menggambarkan bahawa sukan itu dengan sewenang-wenang ni kita boleh mencaci orang, kita mengutuk orang, memaki orang, dan kita menggunakan social media untuk meluahkan perasaan kita dengan kata-kata kesat. Itu akan mengundang satu dosa yang berpanjangan. Betul, Datuk. Dia bukan saja pada sukan, pada semua benda. Cuma sukan ni berbeza dengan benda yang lain sebab sukan ni dia suasana semangat. Jadi risiko untuk mulut lancang apa semua tu akan berada di situ. Berbanding aktiviti lain, sukan ini suasana semangat. Semua bersemangat. Termasuklah kita punya minda, lepas tu perkataan yang keluar. So kena kawal dekat situ. Dalam sukan lebih daripada kita kawal dalam aktiviti lain. Saya mengaku ni Cik Man, kalau saya tengok bola kadang-kadang terkeluar juga Cik Man. Terkeluar. Islam menggalakkan sukan. Sukan di antara perkara-perkara riadah yang membuatkan kesihatan kita lebih baik dan juga silaturahim, berjumpa dengan orang. Tetapi sukan yang membawa padah secara tidak sedar kepada kita apabila kita menggunakan sukan itu untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik. Ingat, jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang sentiasa menonton Sembang Viral untuk mengetahui information tentang kehidupan masa kini dari sudut pandangan Islam.